Amru, Nabi kata. Nabi kenal dia orang kenamaan. Nabi tengok dia main dalam keadaan dia tak Islam lagi. Dia main di depan Nabi, dia kata, ya Muhammad. Nabi kata, Amru, tahu tak kamu, masuk Islam menyebabkan Allah hapuskan semua dosa yang sebelum tu. Nabi kata dekat dia, hang tak payah minta syarat ni. Sebab apa? Sebab siapa pun masuk Islam, semua padam hak sebelum tu. Jadi dia ni kayaumi waladathu ummuh. Jadi dia ni macam hari mak beranak terbit daripada perut, bersih, suci. Nabi kata kat dia lagi, Nabi kata, wa anal hijrah tahdimu man kana qablaha. Bukan masuk Islam saja, orang yang ikut hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai saja mereka di Madinah, bersih mereka daripada semua dosa. Nabi kata lagi, wa anal hajjah yahdimu ma kana qablah. Nabi kata bukan itu saja, bahkan siapa buat haji dan dia dapat haji yang mabrur, dia dibersihkan daripada semua dosa. Ini tuan-tuan, tiga ni jangan lepas. Kalau orang tak Islam, masuk Islam, cantik dia, bersih dia sebersih-bersihnya. Kalau dia ikut hijrah sama dengan Nabi, bersih dia sebersih-bersih dia. Hak dua ni kita tak ada, tak dan. Hak nombor tiga, barang siapa pergi haji dan dia buat haji ni dengan betul-betul ikhlas kerana Allah, dan dia dapat haji yang mabrur, balik dia macam hari budak baru beranak daripada perut mak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata dia, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hari itu, hari aku pergi depan Nabi, hari aku minta Nabi suar tangan kanan dia, hari aku jabat tangan Nabi, hari aku bagi syarat dekat Nabi, kalau sekiranya aku masuk Islam, aku nak Allah ampunkan dosa aku. Hari yang Nabi kata dekat dia, wahai Amru, siapa pun kalau masuk Islam, Allah bersihkan dia daripada dosa. Pada hari itu aku masuk Islam. Dia kata dekat anak dia, hantau dak, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapa nak abad dekat hang satu benda, itulah hari bapa jadi sayang dekat Nabi ni. Bapa rasa tidak ada orang yang sayang Nabi lebih daripada bapa. Dia kata dia jadi sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wala ajalla fi aini minhu, sehingga kan tidak ada manusia yang paling terhormat pada mata aku selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mata aku tengok dia dengan tengok penuh hormat, melainkan Nabi lah orang yang apabila aku tengok dia, aku rasa cukup hormat kepada dia. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu, sehingga kan tak kuasa aku untuk nak angkat mata tengok muka Nabi kerana hormatnya aku kepada Nabi. Dia hormat, dia sayang, dia segan ke Nabi ni, sampai nak tengok Nabi itu pun terlalu hormat dia dekat Nabi. Tak boleh dia nak jamah rupa tubuh Nabi dengan mata dia. Walau su'iltu an asifah ma ataqtu, kalau siapa mai dekat aku minta aku sifatkan rupa Nabi macam mana, aku tak boleh nak sifatkan. Pasal apa? Pasal aku tak pernah pandang Nabi lama-lama, pasal aku segan dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni ada buku tuan-tuan boleh beli. Buku dia panggil Syama'il Muhammadiyah. Apa Jabatan Mufti Pulau Pinang ada buat translation, terjemahkan buku ni, Syama'il Muhammadiyah, yang asalnya dikarang oleh Imam At-Tirmizi, imam hadis kita. Dia himpunkan dalam buku Syama'il ni cerita tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada start tajuk tu, dia cerita tentang sifat tubuh Nabi. Yang kata Nabi Muhammad ni muka dia macam mana, dahi dia macam mana, kening dia macam mana, hidung dia macam mana, janggut dia macam mana, rambut dia macam mana, rambut dia belah di mana, rambut dia panjang mana. In detail dia cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi Muhammad ni pakaian yang dia suka apa, pakaian color apa, semua detail. Dia mai sampai tajuk Nabi ni sifat peribadi dia macam mana. Dia cerita pula satu-satu Nabi kalau makan macam mana, kalau minum macam mana, kalau berjalan macam mana, kalau semayang macam mana, in detail.
Ada terjemahan, saya tengok di kedai buku tu Indonesia pun ada buat terjemahan kepada buku Imam At-Tirmizi ini, Syama'il Muhammadiyah, ada tulis Syama'il Nabawiyah. Untuk beli baca, dia bawa main hadis-hadis cerita pasal Nabi, terjemahan dan huraian. Kalau ada satu ustaz mana boleh mengajar dia, ustaz ni suruh dia pegang teks tu baca, kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca buku ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Amr bin Al-As kata, aku tak boleh nak sifatkan Nabi ni macam mana, pasal aku tak pernah tengok dia lama, kerana segan aku, hormat aku kepada dia begitu sekali. Dia kata, kalaulah masa tu walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah, kalaulah masa tu aku mati cantik, dia kata, aku tentu dah ahli syurga. Dia kata, masa aku tengah doa dengan Nabi, aku sayang dekat Nabi, masa tu kalau Allah bagi aku mati cukup cantik, dia kata, aku ni min ahlil jannah. Dia kata, summa walina asya, kemudiannya aku masuk peringkat ketiga dalam hidup aku diberi jawatan yang berbagai-bagai. Aku dilantik untuk menjawat berbagai-bagai jawatan, sehingga Nabi SAW sendiri lantik aku bagi jadi governor. Ma adri ma hali fiha, aku tak tahu macam mana keadaan aku ketika menjawat jawatan itu. Dia kata, ni penyakit jawatan ni tuan-tuan. Oh, penyakit jawatan ni takut. Sebelum kita duduk jawatan, kita punya sikap lain. Setelah kita duduk di jawatan, sikap kita belum tentu sama dengan sebelum tu. Sebelum kita duduk di jawatan tu, kita ni kelihatan sangat bersih. Kita dah duduk di jawatan tu, baru tahu kita bersih tak bersih. Tak ada apa di tangan kita bercakap lain. Semua tu ada dalam tangan kita, cakap sudah lain. Maka Amr bin Al-As takut. Dia kata, aku melalui fasa yang ketiga di dalam hidup aku menjadi orang yang berjawatan dalam Islam. Aku menjadi governor yang menjaga satu kawasan besar. Aku tak tahu keadaan aku masa itu macam mana, Allah yang menilai aku ketika itu. Dia kata, fa idza ana muttu fala tashabni naihah. Aku cuma nak pesan satu, kalau sekiranya aku mati dalam tempoh ini, dia kata, dalam tempoh aku berjawatan baik ni, janganlah kamu biar orang-orang yang duk teriak meraung mengiringi mayat aku. Dia kata, ini semua larangan agama dia nak sebut ni. Larangan agama, apa dia? Naihah. Naihah ni meraung, bila ada kematian teriak menjerit, rentak butang baju bagi putih, ronyai rambut, nak menunjukkan sedih yang melampau. Ini dilarang keras oleh agama. Maka Amr bin Al-As pesan, kalau sekiranya bapa mati, dia kata, jangan ada orang yang main buat macam ni apabila bapa mati. Wala nar, dia kata, dan jangan ada orang yang mengiring mayat bapa ni membawa api, sebab api ni simbol kepada Majusi. Dia kata, tak mau bagi nampak pelik, tak mau, buat macam mana Islam, buat macam mana Nabi buat saja. Tuan-tuan tengok apa nama Raja Saudi yang mati dulu pun, macam mana penyempurnaan mayat dia. Raja Saudi, tuan-tuan, satu-satunya negeri, satu-satunya negara dalam dunia yang pakai nama orang. Saudi ni nama dia, nama keluarga dia, keluarga Al-Malik Saud ni. Satu-satunya negara dalam dunia yang nama negara tu nama orang. Al-Mamlakah As-Saudiyah, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Saud tu nama depa. Kaya tu sahabang lah. Saudi punya kaya ni tu sahabang lah. Minyak duk membuat keluar tu dia punya. Negeri pun nama dia, minyak takkan bukan hak dia, hak dia. Mati dia macam mana? Tak ada apa. Tak ada satu keramaian, tak ada satu benda yang besar-besaran, tak ada. Dia biasa aja. Macam mana orang